القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu mursyida. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil 'uqad وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. نويت تعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. Alhamdulillah, pertamanya yang saya hormati pengurusi dia. Ada pengurusi Masjid Taman Seri Keluang, para pegawai serta ahli jawatan kuasa, para alim ulama, para habaib, para guru, ibu bapa, ibu-ibu, abang-abang yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayahnya dapat kita menunaikan solat fardu secara berjamaah. Dan kita sulami masa yang Allah berikan kepada kita pada malam ini dengan kita menghadirkan diri kita dalam majlis ilmu. Kerana apa? Kerana bila mana Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya di akhirat nanti tentang masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita telah kita gunakan untuk manfaat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan, untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sedikit perkongsian ilmu di Masjid Taman Seri Keluang, yang mana ini kali pertamalah saya menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan perkongsian ilmu. InsyaAllah semoga beroleh manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sesiapa pun yang hadir pada malam ini, tuan-tuan puan-puan yang hadir pada malam ini, pada saat ini mendapat kurniaan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi, yang mana Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira."
Sesiapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang baik. Hadis ini tuan-tuan berbentuk umum. Dalam hadis ini tidak mengkhususkan kepada sesiapa pun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang baik. Tidak kira orang yang muda, tidak kira orang yang tua, tidak kira orang yang besar, tidak kira orang yang kecil. Hadis ini berbentuk umum. Baik yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini adalah sekiranya kita ini ingin menjadi orang yang baik, tuan-tuan, maka baik yang dimaksudkan oleh Allah, bila mana Allah mengatakan kita adalah orang yang baik, maka seluruh langit dan bumi seisinya akan berkata kitalah yang terbaik. Itulah yang maksud baik yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza baik yang dimaksudkan oleh manusia. Belum tentu kita, atau contohlah Abang Rosyam kita, contoh. Kita kata Abang Rosyam kita ini adalah orang yang baik dalam taman ini ataupun penduduk di Taman Seri Keluang ini. Belum tentu kita kata Abang Rosyam ini baik di taman lain di sebelah sana mengetahui Abang Rosyam ini baik. Itu bezanya bila mana Allah mengatakan seseorang itu baik. Bezanya baik yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh manusia. Dan siapakah yang dimaksudkan oleh Allah orang yang baik ini, tuan-tuan? Ternyata kata Nabi SAW, ketika seseorang itu menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah yufaqihu fiddin, iaitu orang yang memahami ilmu agama. May yuridillahu bi khaira yufaqihu biddin. Sesiapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang baik adalah orang yang memahami ataupun orang yang faqih dalam agama. Sedangkan dalam hadis ini telah dijelaskan bahawa kalau kita nak jadi yang baik, kita perlu memahami ataupun mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara orang-orang di luar sana yang sedang sibuk membuat aktiviti yang ke arah keduniaan. Jadi tuan-tuan yang hadir pada malam ini telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah ringankan langkah tuan-tuan, Allah telah lembutkan hati tuan-tuan, Allah telah berikan dorongan kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita hadir dalam majlis ilmu ini untuk kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga tuan-tuan yang hadir pada malam ini dengan niat yang satu, dengan kita memperbaharui niat kita untuk kita hadir dalam majlis ilmu ini, untuk kita menjadi orang yang baik. Kita sama-sama ubah niat kita untuk menjadi orang yang baik yang disebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi tadi. Jadi tuan-tuan, InsyaAllah pada malam ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan tentang kelebihan-kelebihan ataupun fadilat-fadilat bila mana kita membaca Al-Quran. Salah satu perkara yang memotivasikan kita dengan amalan apabila diceritakan kepada kita tentang kelebihan. Betul? Bila mana diceritakan kepada kita tentang kelebihan, maka perkara itu akan memotivasikan kita dengan amalan. Bila mana diceritakan kita tentang kelebihan, kita akan memperbanyakkan amalan kita. Kadang-kadang kita buat satu amalan ini tuan-tuan, yang mendorong kita untuk memperbanyakkan amalan kita, bila mana kita diperdengarkan, diceritakan kepada kita tentang kelebihan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini tahu fashion ibadah kita ini macam mana. Allah Subhanahu Wa Taala tahu cara kita beribadah ni macam mana. Sebab itu bila mana kita diceritakan
tentang kelebihan, kita akan termotivasi, dan kita dengan kelebihan itu kita memperbanyakkan amalan kita supaya kita mendapat kelebihan-kelebihan yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada satu kisah, tuan-tuan, ada seorang lelaki ini ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bercerita tentang umat yang masuk syurga tanpa dihisap. Diperlihatkan kepada aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, diperlihatkan kepada aku ada satu nabi ini pengikutnya hanya 10 orang. Dan ada seorang nabi ini pengikutnya hanya seorang. Dan ada seorang nabi ini memang tak ada pengikut. Maka ketika itu nabi yang aku diperlihatkan di ufuk sana, pengikutnya sangat ramai, iaitu pengikut Nabi Musa alaihissalam. Di ufuk sebelah sana pula terdapat lagi ramai pengikut, iaitu adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kalangan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 70,000 daripada itu dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisap. Tanpa dihisap ni apa, tuan-tuan? Dimasukkan ke dalam syurga tanpa dihisap. Umpama kalau kat dunia ni kita lalu di tol, kita lalu sematek, lalu tak perlu berhenti untuk touch and go, tak perlu berhenti untuk membayar. Itu tanpa dihisap. Kenapa? Kerana kita ni, tuan-tuan, ada dosa. Setiap manusia kat dunia ni semua ada dosa. Bila mana di akhirat nanti, bila mana diperlihatkan dosa kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan takut. Tiba-tiba bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada kita bangun, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan malaikat untuk membawa kita masuk ke dalam syurga, maka malaikat terus membawa kita masuk ke dalam syurga tanpa dihisap. Atau kisah lain, tuan-tuan, kadang-kadang rahmat Allah ini dia akan memasukkan manusia ataupun makhluknya ke dalam syurga tanpa dihisap. Kalau kita lihat kisah lain, kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika mana ahli sihir yang berlawan dengan Nabi Musa alaihissalam, dia berlawan dan akhirnya ahli sihir ini kalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Bila mana dia kalah, ahli sihir ini masuk Islam. Bila mana dia masuk Islam, diketahui oleh Fir'aun pada ketika itu, Fir'aun membunuh semua ahli sihir ini. Maka dengan pembunuhan itu, secara automatiknya Allah memasukkan ahli-ahli sihir ini ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melakukan apa-apa ibadah sekalipun. Ataupun kisah para sahabat yang sebelum dia pergi berperang, pergi berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum itu dia mengucap kalimah syahadah. Lepas mengucap, dia terus pergi berjuang, berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melakukan satu ibadah sekalipun. Bila mana dia mati syahid, Allah meletakkan orang itu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di antara kisah-kisah yang mana Allah masukkan umatnya ataupun hamba-hambanya ke dalam syurga tanpa dihisap. Jadi kita balik pada cerita tadi, kisah Nabi tadi. Tiba-tiba ada seorang lelaki mengangkat tangan. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah engkau mendoakan aku bersama orang yang masuk syurga tanpa dihisap itu?" Maka Rasulullah menjawab, "Engkau bersama dengan mereka." Bila terdengarnya Rasulullah mendoakan lelaki yang pertama tadi mengangkat tangan untuk mendoakan dia supaya dimasukkan syurga tanpa hisap, maka di belakang lelaki orang kedua itu mengangkat tangan. "Ya Rasulullah, aku ingin juga doa
daripada engkau sama seperti engkau doakan orang pertama. Maka Rasulullah menjawab, orang sahabat kamu yang pertama ini telah mendahului kamu. Jadi daripada kisah ini tuan-tuan, kenapa orang pertama ini dapat doa daripada Rasulullah, orang kedua ini dikatakan oleh Rasulullah, orang pertama ini telah mendahului orang pertama ini telah mendahului orang yang kedua. Kenapa? Orang yang pertama ini dia dapat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan di atas keimanan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana orang pertama ini tidak diceritakan apa-apa pun kelebihan. Tidak diceritakan pun tentang contoh apa-apa. Nabi baru stop cerita dia dekat orang yang dimasukkan 70,000 yang dimasukkan ke dalam syurga sampai dihisap, lelaki ini dah angkat tangan. Sedangkan orang yang kedua ni tuan-tuan, dia mengangkat tangan kerana dia termotivasi dengan orang yang pertama. Sebab apa? Sebab orang pertama ni mendapat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah kata apa? Orang yang pertama ini telah mendahului kamu. Di antara kisah ini tuan-tuan, dapat kita lihat dua konsep ibadah. Yang pertama, konsep ibadah yang pertama kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita tahu tentang kelebihan ataupun fadilat. Yang kedua, kita lakukan ibadat sebab kita termotivasi dengan kelebihan. Itulah perbezaannya dua konsep ibadah. Sebab apa tuan-tuan? Ibadah ni ada dua peringkat. Yang pertama, ibadah seorang saudagar. Ibadah seorang saudagar ni apa tuan-tuan, puan-puan? Ibadah seorang saudagar ini adalah bila mana kita melakukan ibadah untuk kita mendapatkan hasil. Contoh kita solat untuk kita mendapatkan pahala. Kita tak nak neraka. Kita tak nak dosa. Itulah ibadah seorang saudagar. Yang keduanya, ibadah seorang abid. Ibadah seorang abid ni apa tuan-tuan? Yang mana bila mana seseorang itu melakukan ibadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala tanpa dia mengharapkan apa-apa balasan sekalipun. Itu dua peringkat ibadah. Jadi kita ni kat mana tuan-tuan? Tahap ibadah kita kat mana ni tuan-tuan? Masih lagi di peringkat ibadah seorang saudagar. Yang mana kita buat satu perkara, kita buat suatu amalan untuk kita mendapat pahala, untuk kita mengejar kelebihan-kelebihan yang fadilat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita dah sentiasa dah istiqamah dengan ibadah-ibadah, maka bila disampai peringkat yang tertinggi, maka kita akan sampai di peringkat ibadah seorang abid, iaitu kita memang beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan apa-apa sekalipun. Maka tuan-tuan, demikian juga bila mana kita membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita ni boleh menghadap handphone untuk membaca WhatsApp, untuk melihat Facebook, untuk melihat Instagram, untuk melihat apa-apa sekalipun, boleh pula kita lama. Bila mana kita buka je Quran tuan-tuan, kadang-kadang bila mana baru baca satu ayat dah sampai Hong Kong. Bila baru baca ayat kedua dah sampai Jepun. Itulah dugaan kita tuan-tuan. Sedangkan handphone kita boleh tengok lama-lama. Bangun tidur, benda perkara pertama kita buat, kita tengok handphone. Bukannya kita benda pertama kita baca doa tidur, bukan benda pertama kita baca Quran. Ini benda pertama kita bangun tidur, pertama sekali kita capai handphone.
Jadi benda pertama yang Nabi sebut tentang seorang itu boleh mendapatkan kemanisan iman bila mana dia meletakkan ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahuma. Yang mana dia mencintai Allah dan Rasul melebihi daripada keduanya. Macam mana kita nak dapat kemanisan iman ni tuan-tuan? Macam mana kita nak rasa sedapnya iman ni tuan-tuan? Kalau kita nak tahu kemanisan ini apa tuan-tuan, bila mana contoh kalau solat maghrib tadi tuan-tuan, kita solat dengan khusyuk, berbeza dengan solat kita sebelum ini, maka itulah kemanisan iman. Bila mana tadi kita nak pergi solat maghrib, kita dah siap-siap, awal pukul 6 kita dah bersemangat, dah siap mandi, dah siap apa, tinggal nak bergerak je pergi ke masjid. Itulah kemanisan iman. Bila mana kita tengah solat tadi, bila mana imam membaca surah-surah dengan suara yang sedap, sehingga kan kita menghayati bait-bait yang dikeluarkan daripada mulut imam itu, sehingga bila kita habis solat kita tak puas dengan solat tadi, walaupun solat tu 10 minit kita tak rasa puas. Itulah kemanisan iman. Dan bila mana kita baca Quran tuan-tuan, kita baca Quran sehingga kan kita bila kita baca tu tak tahu, kita tak nak berhenti baca Quran tuan-tuan. Itulah kemanisan iman. Sebab apa? Bila mana kita nak dapatkan kemanisan iman ini, kita akan bersusah payah untuk mendapatkan sesuatu benda. Sebab bila mana dia dapat merasa, bila mana dia bersusah payah mendapatkan satu benda, dia merasakan kemanisan daripada apa yang dia bersusah payah itu. Jadi, kenapa tidak ada kemanisan iman dalam diri kita tuan-tuan? Sebab apa? Sebab bila mana tidak ada kemanisan dalam diri kita, Nabi sebutkan tadi, bila mana kita tidak meletakkan cinta kita kepada Allah dan Rasul yang utama. Sebab itu tidak rasa kemanisan iman dalam diri kita. Ini kita meletakkan cinta kita kepada makhluk lebih daripada Allah dan Rasul. Sebab itu kita susah nak dapat kemanisan iman. Sebab itu kita susah nak dapat khusyuk dalam solat. Sebab itu kita susah nak baca Quran lama-lama. Sebab itu kita bila mana baca Quran cepat ngantuk. Bila mana kita baca Quran cepat nak tutup. Tapi bila mana kawan-kawan ajak keluar minum, bila mana kawan-kawan ajak keluar main futsal, laju. Walaupun ketika itu dia penat berbalik kerja. Itulah kemanisan iman. Kerana apa? Sebab itu juga kenapa kita susah nak baca Quran. Bila mana tak ada kemanisan iman dalam diri kita, bukan setakat nak baca tuan-tuan, kita nak tengok Quran pun payah. Sebab apa? Tak ada. Bila kita meletakkan cinta kita kepada makhluk melebihi daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ni tuan-tuan, bukan setakat baca, kita lihat, kita pegang pun sudah mendapat pahala. Kenapa? Daripada kisah Nabi SAW, kisah para sahabat, yang mana pada saat ada seorang sahabat ini, ketika mana dia melalui satu tempat iaitu tanah perkuburan, dia melihat satu kubur itu, ketika mana di jalan pada waktu malam, kubur itu bercahaya. Maka dia pulang ke rumah. Dia tidak puas hati, keesokan hari dia lalu jalan yang sama, dan dia melihat kubur itu tetap bercahaya. Dan dia ulang lagi kali ketiga, berjalan tempat yang sama, maka memang tetap kubur itu bercahaya. Maka dia nak mendapatkan jawapan, dia pergi ke rumah isteri kepada si mati tadi, yang pemilik kubur yang bercahaya tadi. Dia pergi ke rumah dan dia bertanya kepada isteri tersebut, "Wahai si fulana, apakah amalan yang dilakukan oleh suami engkau ketika di dunia sebelum meninggal dunia? Kerana bila mana aku lalu di tanah perkuburannya 3 hari 3 malam,
tanah perkuburannya ataupun kuburnya bercahaya. Maka si fulana ini menjawab, suami aku tidak melakukan apa-apa. Tapi suami aku ini seorang yang buta huruf. Akan tetapi aku ingat suatu amalan yang suami aku lakukan, yaitu bila mana setiap malam sebelum dia tidur, dia akan menggapai Quran, dia akan membuka, menyelak dan menutup semula. Suami aku tidak pandai membaca kerana suami aku buta huruf. Tapi setiap malam sebelum dia tidur, dia akan mengambil Quran, dia akan buka, dia akan selak. Nampak tak tuan? Syafaat daripada Al-Quran itu menyebabkan kubur suaminya bercahaya. Itu baru pegang dan buka tuan-tuan. Apalagi bila mana kita membacanya. Maka Nabi SAW ceritakan kepada kita hadis-hadis tentang kelebihan-kelebihan ataupun fadilat-fadilat bagi orang yang membaca Al-Quran, supaya kita termotivasi dengan kelebihan tersebut dan kita memperbanyakkan amalan kita untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, bila mana kita membaca Al-Quran, kata ulama, adalah akan menjadi sebab diangkatnya darjat dan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Kerana apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u hadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjat dan kedudukan sesuatu kaum itu dengan sebab kitab ini, iaitu Al-Quran. Dan dengan sebab Al-Quran ini jugalah Allah akan merendahkan darjat dan kedudukan sekelompok yang lain. Tuan-tuan boleh bayangkan macam mana Allah angkat darjat kita? Boleh bayangkan tak? Kalau kita lihat kat dunia ini sendiri, bila mana orang itu diangkat darjatnya, bila mana orang itu berkuasa, bila mana orang itu berjawatan, macam mana layanan orang bawah kepada orang yang diangkat darjatnya? Kalau di dunia pun kita dah lihat, boleh kita bayangkan tak bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat dan kedudukan kita di dunia dan akhirat. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut, aku yang akan menjadi matanya, dengan matanya itu dia melihat. Aku yang akan menjadi telinganya, dengan telinganya itu dia mendengar. Aku yang akan menjadi lidahnya, dengan lidahnya itu dia bercakap. Aku yang akan menjadi tangannya, dengan tangannya itu dia memegang. Aku yang akan menjadi kakinya, dengan kakinya dia berjalan. Maksudnya apa tuan-tuan? Seluruh daripada perbuatan dalam kehidupan kita ini di bawah perlindungan dan pemantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bila mana kita membaca Al-Quran. Bila mana Allah angkat darjat kita, seluruh perbuatan dan amalan kita ini di bawah bimbingan dan pemantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita buat perkara itu, bila kita buat satu amalan itu, Allah redha, maka Allah akan sentiasa beri kita pahala. Allah akan sentiasa beri kita nikmat. Bila mana orang benci kat dia, Allah Subhanahu Taala akan benci orang yang benci dia tu. Allah akan pelihara dia dan Allah akan protect dia. Yahfazillaha yahfazka. Yahfazillaha tujaduhu tujahadaka. Sesiapa yang jaga Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, Allah akan jaga dia. Siapa yang jaga Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapati bahawa Allah akan berada di hadapan dia. Dengan maksud Allah akan melindungi seluruh perbuatan dan amalan yang dilakukan di atas muka bumi ini. Nampak? Hebat tak bila mana kita membaca Al-Quran? Bila mana Allah angkat darjat dan
kedudukan kita di dunia dan akhirat. Tak perlu dah kita nak kejar-kejar darjat dunia ni. Tak perlu kita nak kejar-kejar kuasa kat dunia ni. Kita kerja je darjat dan kedudukan yang Allah berikan kepada kita di akhirat kelak. Sebab itulah kelebihan dan fadilat yang pertama yang diceritakan oleh Nabi SAW bila mana kita membaca Al-Quran. Yang kedua, bila mana kita membaca Al-Quran, Allah akan memberi keselamatan. Allah akan selamatkan kita daripada keburukan. Kerana apa? Sabda Nabi SAW, innal ladzina laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang tidak ada pada kerongkongnya sedikit pun daripada Al-Quran adalah seperti rumah yang roboh. Maksudnya apa tuan-tuan? Rumah yang roboh ni umpama kaca yang pecah. Rumah yang roboh ni umpama rumah yang tak ada tiang. Rumah yang tak ada function. Rumah yang tak ada manfaat. Maka orang yang tak baca Quran ini, yang lidahnya tidak dilazimi dengan Al-Quran, kalam-kalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan satu rumah yang roboh yang tidak memberi manfaat sekalipun. Itu. Bila mana kita membaca Al-Quran, Allah akan memberi keselamatan daripada keburukan. Bila mana kita tidak membaca Al-Quran, umpama kita ini seperti rumah yang roboh yang tidak memberi manfaat apa-apa sekalipun. Itu yang kedua. Kelebihan yang ketiga, bila mana orang itu membaca Quran, orang boleh hasad dengan orang yang membaca Al-Quran ini. Kenapa? Kelebihan orang yang membaca Al-Quran ini, orang lain boleh hasad dekat dia, boleh dengki dekat dia, boleh cemburu dekat dia. Kenapa? Supaya orang yang hasad atau dengki dekat dia ni, cemburu dekat orang yang baca Quran ini, agar dia pun sama dapat kenikmatan yang sama yang Allah berikan kepada orang yang membaca Quran. Kenapa tuan-tuan? Dalam hidup ini kita tak boleh nak hasad dengki dengan orang, kecuali dengan dua orang ini. Disebut dalam hadis Nabi SAW, la hasadun illa fitnatain. Rajulun atahullahu al-Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Wa rajulun atahullahi malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana al-laili wan nahar. Yang maksudnya, tidak boleh hasad atau dengki kecuali dua orang ini. Yang pertama ialah seseorang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, di mana dia membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang hari. Yang keduanya, bila mana seseorang itu diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dia menginfakkan hartanya sepanjang malam dan sepanjang hari. Itulah dua orang yang kita boleh hasad, dengki ataupun cemburu. Kalau kita nak lihat tuan-tuan, kalau kita nak lihat seseorang itu ahli dunia ke ataupun ahli akhirat, kita lihat kepada sifat hasad dengki dia tuan-tuan. Sifat cemburunya tuan-tuan. Dia cemburu dekat siapa? Kalau dia cemburu dekat sahabat dia yang beli kereta baru, dia cemburu, maka itulah dia kejar dunia. Bila mana dia tengok kawan dia kat tempat kerja naik pangkat, dia cemburu. Dia tengok kawan dia naik gaji, cemburu, dengki. Sampaikan bawa cerita ke orang-orang lain. Itulah dikatakan dengan ahli dunia. Tapi bila mana kita nak lihat ahli akhirat tuan-tuan, bila mana kita cemburu dekat orang yang datang masjid awal,
Orang tu datang masjid pukul 6. Kita cemburu kat orang tu. Itu cemburunya orang ahli akhirat. Bila mana kita cemburu kat orang yang baca Quran. Kita baca Quran satu hari satu muka. Kita tengok kawan kita baca tak berhenti-berhenti. Cemburu dengan orang baca Quran. Itulah ahli dunia. Dahsyat. Dah. 2 minit lagi. Kita cemburu dengan orang yang kuat bersedekah. Cemburu dengan orang yang kuat menginfakkan hartanya. Itulah kita nak tahu dia itu orang yang mengejar dunia ataupun orang yang mengejar akhirat, ataupun dia itu adalah orang ahli dunia ataupun ahli akhirat. Kan ada satu kisah para sahabat, tuan-tuan. Ini kisah pasal cemburu. Bila mana para sahabat ini, tuan-tuan, bila mana dia berpindah dari Mekah ke Madinah, dia melihat kawan-kawan yang Ansar ini, kawan-kawan yang di Madinah ini, yang asal daripada Madinah ini, seorang yang kaya, yang banyak harta, yang banyak tanah, rumah semua besar-besar. Sedekah mereka pun tak kurang hebatnya. Dia membantu golongan muhajirin, golongan yang berhijrah. Yang mana golongan yang berhijrah ini datang ke Madinah hanya selai sepinggang. Maka golongan muhajirin ini, golongan yang berpindah ke Madinah ini, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkatakan kepada Rasulullah, untunglah mereka ya Rasulullah. Mereka ini kaya, ada duit. Mereka boleh sedekahkan harta mereka kepada setiap hari kepada orang yang memerlukan. Kenapa orang ini mengadu, tuan-tuan? Sebab orang yang berpindah ke Madinah ini cemburu dengan orang Ansar tadi. Dia cemburu, sedangkan dia tak ada apa-apa. Orang yang kaya ini, berduit, bertanah ini, dia cemburu. Setiap hari dia sedekah. Sebab itu dia datang kepada Rasulullah, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka itu, mereka gunakan ke jalan Allah. Kita tunggu insya-Allah. Jadi insyaAllah kita sambung sekali, tuan-tuan.
Jadi bila mana orang Muhajirin ini, orang yang berpindah dari Mekah ke Madinah ini cemburu dengan tindak tanduk perlakuan kaum Ansar tadi, maka dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata apa? Tasbih sadaqatun, tahmid sadaqatun, tahlil sadaqatun, takbir sadaqatun, amar ma'ruf nahi munkar sadaqatun. Semua itu sedekah. Maka mereka ini terus balik dan mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kaum Muhajirin ini mengamalkan apa yang diberikan oleh Nabi ini, pada satu hari itu dia terdengar kaum Ansar ini ataupun penduduk Madinah ini juga mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi tadi, iaitu tahmid, tahlil, tasbih, tahlil. Maka dia tidak puas hati. Maka dia berjumpa lagi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka pun melakukan perkara yang sama yang kau berikan kepada kami. Dia cemburu juga dengan penduduk Madinah tersebut. Maka Rasulullah menjawab, Allah SWT bagi sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka daripada kisah ini tuan-tuan, kalau kita lihat tengok pada zaman para sahabat sendiri, kalau kita lihat mereka saling cemburu mencemburui dengan perkara-perkara kebaikan. Ini kita tidak tuan-tuan. Ini kita cemburu dengan kawan-kawan kita dengan perkara-perkara dunia, sehingga kan menyebabkan perbalahan, permusuhan, maka berlaku perpecahan. Jadi tidak dibenarkan untuk kita berhasad dengki dan cemburu tentang perkara-perkara dunia selain daripada dua ini, iaitu orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran dan dia membaca Al-Quran itu sepanjang malam dan sepanjang hari. Dan yang kedua, bila mana Allah bagi seseorang itu harta, dia menginfakkan hartanya sepanjang malam dan sepanjang hari. Ini kita boleh cemburu supaya kita termotivasi untuk kita memperbanyakkan amalan dengan kita menginfakkan harta kita, dengan kita memperbanyakkan amalan kita membaca Al-Quran. Itu yang ketiga, yang mana kita boleh hasad dengan orang yang membaca Al-Quran. Yang keempat, kelebihan bila mana kita membaca Al-Quran, Allah akan beri keberkatan dalam kehidupan kita. Berkat yang dimasukkan apa itu tuan-tuan? Bila mana ziyadatul khair dalam kehidupan kita, bila mana bertambah kebaikan dalam kehidupan kita. Bila mana dalam kehidupan kita, kalau dapat 10, kita merasa 10 itu umpama 20. Itulah keberkatan dalam kehidupan. Kalau kita dapat 10 ni tuan-tuan, kita hanya rasa 2, 3, 4, maka tak ada keberkatan lah dengan apa yang kita dapat. Kadang-kadang ada orang gaji 10,000 tuan-tuan, tapi dengan 10,000 tu sebulan dia belanja tak cukup. Sedangkan orang yang gajinya RM1,000 yang duduk di tengah bandar, disebabkan keberkatan dalam kehidupannya, cukup, siap ada lebih lagi. Itulah bila mana ada keberkatan dalam kehidupan, bila bertambahnya ziyadatul khair dalam kehidupan kita. Jadi bila mana orang baca Quran ini, Allah SWT akan bagi limpahan keberkatan dalam kehidupannya. Akan datang kepada kita rezeki yang kita tak sangka-sangka. Hidup dia dalam keadaan tenang dan tenteram. Anak-anak jadi anak-anak yang soleh. Bila mana ibu bapa yang rajin membaca Quran, insya-Allah anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang soleh. Dijauhkan daripada musibah dan bala bencana. Kenapa? Wasiat Nabi kepada sahabatnya. Kata Nabi SAW, alaika bittaqwa fa innahu ra'sun amru kullu. Yang mana hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya ketakwaan itu adalah kepala segala
urusan. Maka kata Abi Dzar radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abi Dzar tadi apa? Ya Rasulullah, berilah tambahan lagi tentang wasiatmu kepadaku. Kalau wasiat pertama tadi kata apa? Alaika bittaqwallah ra'sun amru kullu, iaitu bertakwa kepada Allah ada kepala segala urusan. Maka Abu Dzar ini meminta lagi wasiat kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, alaika bitilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ard zuhurun laka fis sama. Iaitu hendaklah engkau membaca Al-Quran, kerana Al-Quran ini sesungguhnya adalah cahaya bagimu di bumi dan simpanan bagimu di akhirat. Cahaya yang dimaksudkan dalam hadis ini apa tuan-tuan? Adalah bimbingan ataupun guide kepada kita di atas muka bumi, yang mana kehidupan kita akan sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di antara kelebihan-kelebihan bila mana kita membaca Al-Quran. Dan banyak lagi tuan-tuan kelebihan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana kita membaca Al-Quran. Ini di antaranya yang boleh kita ambil supaya kita termotivasi. Supaya mana kalau sebelum ini kita kurang membaca Quran, dengan asbab kita hadir dalam majlis ilmu ini, kita termotivasi dan selepas ini kita memperbanyakkan untuk membaca Al-Quran. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amalan adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Kerana apa? Setiap huruf, bila mana kita membaca Al-Quran ini tuan-tuan, kita akan mendapat 10 ganjaran pahala. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu tuan-tuan menyamai dengan 10 pahala. Aku tidak bermaksud alif, lam, mim itu adalah satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka bila dicampurkan menjadi 30 pahala. Tu bila mana kita membaca Al-Quran tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, marilah kita menjadikan dengan amalan membaca Al-Quran ini sebagai pedoman dalam hidup kita. Apabila kita sentiasa menjadikannya sebagai pedoman ataupun amalan ataupun peraturan dalam hidup kita, supaya hidup kita ini terpandu, supaya kita tidak akan sesat dan sentiasa mendapat pimpinan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini juga akan menjadi senjata yang paling berkesan untuk membersihkan jiwa dan menyinarkan kehidupan kita. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati manusia ini akan berkarat seperti besi yang dikaratkan oleh air. Apakah cara yang menjadikan hati bersinar semula? Maka jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak kita mengingati mati dan kita membaca Al-Quran. Jadi janganlah kita meninggalkan untuk kita membaca Al-Quran. Walau sesibuk mana pun kita tuan-tuan dengan kerja kita, biarlah satu hari itu walaupun kita tak dapat baca satu juzuk, cukup sekadar dengan kita baca satu muka. Kalau tak mampu nak baca satu muka, bacalah satu ayat. Kalau tak mampu nak baca satu ayat, tak tahulah nak kata apa. Sebab apa? Yang penting janganlah kita tinggal untuk membaca Al-Quran, untuk kita mendapatkan kemanisan iman. Jadi tuan-tuan, itulah di antara kelebihan. Semoga kelebihan yang saya ceritakan ini termotivasi kepada tuan-tuan, supaya kita selepas ini, kita keluar daripada majlis ilmu ini, kita termotivasi untuk kita memperbanyakkan amalan kita untuk membaca Al-Quran. Dan kita sampaikan apa yang kita pelajari ini,
apa yang kita fahami pada malam ini kepada sahabat-sahabat kita, kepada ahli keluarga kita, supaya mereka pun termotivasi dengan kelebihan-kelebihan yang diceritakan oleh Nabi SAW, supaya dengan kelebihan-kelebihan ini ataupun fadilat-fadilat ini, dia memperbanyakkan bacaan untuk membaca Al-Quran. Jadi sekadar untuk itu perkongsian saya pada malam ini, tuan-tuan. Semoga perkongsian ini memperoleh manfaat dan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri, kelemahan itu daripada sendiri, yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.